Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua. Okey, malam ni cikgu jemput Haris Hamdan. Okay, kalau siapa yang tak kenal, okay, dia sekarang dah jadi pelakon. Okay, sebelum ni dia student lah. Okay, baru lepasan SPM. Okay, Haris dah nak join. Okay, sebenarnya apa kaitan Haris dengan perbincangan atau topik kita, okay, untuk pelajar-pelajar SRT. Okay, kalau you all ingat, okay, dalam subjek tingkatan 4 kita ada belajar pengurusan sumber. Okay, okay, kita ada belajar tentang pengurusan sumber. Okay, jadi okay, apa yang kita, Hai Haris. Haris mute. Haris mute tu. Hello. Yes, hello. Hi Haris. Hai. Okay. Sebenarnya cikgu nak confess, cikgu yang paling excited malam ni sebab lama sangat tak jumpa Haris. Kan? Haris dah lama tak jumpa cikgu. Tak sembang, okay, follow dekat TV je. Okay, so kita tak boleh nak buang masa, kita tak boleh nak catch up lah sebab kita ada mission malam ni. Okay, so bersama dengan kita ni, okay, kita ada pelajar-pelajar sains rumah tangga. Okay, so dia nak sembang-sembang dengan Haris lah, okay. Okay, cikgu patah balik tadi, okay, apa kena-mengena Haris dan topik yang kita nak sampaikan ni. Okay, dalam tajuk tingkatan 4, okay, kita ada belajar tentang pengurusan sumber. Okay, pengurusan sumber ni kalau you all ingat lagi, okay, kita ada dua jenis, sumber manusia dengan sumber bukan manusia. Salah satu sumber bukan manusia adalah minat. Okay, kebolehan. Okay, so dalam satu keluarga ni, okay, kalau kita uruskan minat kita dengan betul, kita tahu sumber ahli keluarga kita dengan betul, kita boleh uruskan dia dengan baik. Okay, contoh sekarang kita tengok Haris. Okay, so Haris ni dia nak share macam mana minat dia ni, okay, berjaya menjadi kenyataan daripada minat dia sahaja. Okay, okay, tanpa membuangkan masa, okay, boleh tak Haris cerita sikit-sikit, okay, Haris dekat sekolah ni, kita cerita zaman sekolah dulu. Okay, Haris zaman sekolah ni macam mana, okay, life dekat sekolah, akademik dengan co-curriculum Haris, okay, macam mana? Alright, okay, Haris actually kat sekolah, Haris dulu Haris, perkenalkan nama dulu. Okay, perkenalkan dulu. Okay, I guess siapa yang kat sini, yang SRT, ni semua SRT punya people lah. Yes, campur lah ada juga. Thank you so much for join me. And my name is Haris. Untuk yang tak tahu Haris actually is bekas hero remaja 2020 and at sekolah menengah SMK Puncak Alam. Our puncak apa tagline tu? Sepuncak. Dah lama tak dengar puncak. Jangan lupa. Okay. Sekolah Puncak Alam. And also Haris sekarang ni dah start berlakon dalam TV3 and also Astro and also ada TV9 juga. Alright, so macam cikgu cakap tadi, apa akademik Haris kat sekolah is Haris dulu form 4, form 5, Haris masuk 5 dinamik. And actually time Haris sekolah dulu, I tak pernah terfikir pun untuk berlakon but it was my passion, you know. It was my passion, macam cikgu cakap tadi lah. Passion is something yang you boleh grow and then bila you minat something, then you will succeed in it. So macam Haris dulu masuk 5D, Haris belajar sains komputer. But then sains komputer tu buatkan Haris juga banyak tengok Netflix, banyak tengok movie. So dari situ lah Haris buat minat, passion. Macam korang yang dekat sini, if you have a passion in something, walaupun you guys macam minat benda lain tapi terpaksa belajar benda lain, tapi you guys kena faham dan you guys kena succeed first in what you belajar, academic terms, and then bila makin lama tu your minat akan slowly kick in. Okay, so Koko Haris macam mana dekat sekolah? Koko Haris Koko tukar-tukar lah. Haris tak ingat lagi time I was like form 1 sampai form 4 I was PBSP. Form 3 got PBSM, pasal Haris suka ke pengakap, pasal Haris suka ke cadet remaja macam tu lah. Tapi aktif kan? Masa aktif, you form 5. Okay. Penting ke Koko ni aktif? Cuba terangkan dekat diorang ni. Koko actually penting tau. You guys never skip Koko tau, because once you nak masuk
Koko tu lah yang one of the thing yang diorang akan tengok juga, not just your pencapaian berapa A, but Koko pun diorang akan tengok juga, because Koko is mencerminkan you punya disiplin. Kalau you tak pasti Koko, then diorang akan tengok nilai you as budak ni berdisiplin. So kita boleh carry untuk masuk dalam universiti ke apa-apa ke. Okay, point dia dekat situ Koko ni relate dengan kita punya disiplin. So cikgu yakin Haris ni sebab aktif mesti berdisiplin waktu shooting. Okay, next question yang cikgu dah prepare lah. Okay, yang lain kalau you all ada soalan nanti boleh chat, okay? Boleh, you nak tanya direct boleh, you nak chat pun boleh. Okay, nombor 2, pula. Okay, soalan kedua. Okay, tadi Haris kata Haris ada minat kan? So penlibatan Haris dekat sekolah dari segi minat Haris tu, Haris channelkan macam mana? Ke memang Haris tak macam tak terfikir pun? Ke macam I think macam like minat tu because dekat sekolah Haris tak ada minat in acting, Haris tak ada masuk like theater ke, Haris tak masuk like di persembahan ke. Sebab for me macam minat Haris ni, Haris time sekolah dulu I was like introvert juga. So Haris macam walaupun Haris minat, tapi untuk Haris berlatih ke, untuk masuk choral speaking ke, untuk persembahan tu Haris macam tepi sikit. Sebab maksudnya memang masa tu tak ada idea langsung lah sebenarnya, tak adalah macam rasa nak orang kata gilap bakat dari situ. Tak adalah. Dulu minat just, tapi memang untuk masuk kita tak ada confidence lah, just minat tapi tak ada confidence untuk buat persembahan ke apa ke, memang tak ada confidence. But slowly bila Haris dah start masuk hero remaja and then start acting sikit, benda tu makin lama confidence tu makin naik and bakat tu digilap jugalah. Okay, alright, sekarang kita cerita result lah sikit lah, boleh boleh? Boleh ke cikgu? Sikit je. Okay, bila habis sekolah, okay, Haris dapat result kan? Macam mana life Haris, expectation versus reality? Maksudnya dah habis SPM, lepas tu masa dapat result tu you dah masuk dalam hero remaja kan? Sebab typically orang yang dah habis SPM dia akan fikir nak bekerja, lepas tu buat part time lah ataupun relax dulu ke. So Haris macam mana? Sebab Haris dah lain sikit kan channel jalan tu. For me macam Haris dulu memang habis sekolah memang Haris target nak bekerja lah, because that is the thing yang orang memang siasa buat lah, bekerja. Tapi Haris tak tahu kenapa Haris tak dapat peluang bekerja tau. Walaupun Haris apply banyak tempat, for a few months, 2-3 bulan lah Haris apply sini sana Haris pergi jauh dekat Haris apply semua tak dapat. So maybe Tuhan nak tunjukkan bahawa rezeki Haris tu lambat sikit masuk, tapi Alhamdulillah disebabkan Haris tak bekerja tu lah Haris dapat peluang, ada masa untuk pergi audition hero remaja. So for those yang kat luar tu, kalau korang macam nak bekerja ke tapi tak dapat, ataupun korang rasa macam result korang tak memadai ke, korang jangan risau, because like Allah akan tunjukkan bahawa rezeki tu kita cepat atau lambat tu itu semua di tangan Tuhan. Alah, Haris matang je sekarang ni. Okay. Sangat-sangat orang kata deep lah juga Kadang-kadang kita frust kan, tak dapat tu kita frust. Kenapa aku ni handsome tapi tak dapat pun kerja? Resume cantik dah kan? Tapi betul lah tu rezeki Allah kan. Allah yang tentukan, kita tak tahu. Okay, sikit expectation versus reality. Bila Haris dah masuk dalam industri kan, ada tak macam aku ingatkan macam ni tapi jadi macam rupanya macam ni, ada tak? Macam Haris, although one of the thing yang kacau Haris time untuk bekerja is my age lah, because Haris 19 kan. So bila bekerja ni Haris bekerja dengan mostly orang-orang berusia 30, 40, ada 50 tahun. So kalau you guys ni tips bagi Haris untuk korang kat luar sana, start developing communication towards older people from now. How? Can you explain? Yes, how? How itu is
Bagi Haris lah. For me is don't be afraid kalau korang rasa macam nak berbual dengan orang lagi berusia. Just go because trust me, skill communication dengan orang lagi berusia bila korang master nanti untuk masa yang akan datang untuk dapat kerja ke korang takkan ada masalah. Serius. Yelah. Macam Haris perlukan skill communication untuk Yes. untuk dengan orang because that skill communication tu is benda yang memang Haris patut ada because bekerja dalam bidang bekerja kan, so kita kena lah improve our skill communication. Tapi it's a learning process, right? Haris pun baru je kan, baru je join, jadi itu learning process untuk Haris lah. Tapi kalau untuk pelajar yang dekat sekolah ni sekarang kan, rasanya sepatutnya lah di sekolah you all dah boleh gilap, bukan gilap, practice, takut nak speaking, cuba, betul tak Haris? Cikgu tengok IG, amboi berhabuk. Speaking. No, betul lah kan? No, I mean like benda tu yelah, kita tak tahu future kita macam mana. Tengok macam Haris kena jadi duta, lepas tu cikgu tengok kena cakap dengan dalam English, promote products kan. So semua tu you all penting, you all kena develop masa dekat sekolah lagi, okay? Sebab tu kena join kelas PDPR. Jangan skip. Kalau cikgu suruh cakap ke depan tu, cakap lah. Yes, betul-betul. It's a learning process yang akan help you in future. Macam mana dengan pasal tak buka kamera ni Haris? Tak berani nak buka kamera. Haris rasa macam mana? Maybe positif lah. Diorang tak pakai tudung ke ataupun ada yang dekat dalam atas katil ke. Bagusnya Haris. Berfikiran positif. Husnuzon Husnuzon. Okay. Thank you. Okay, next question Okay. Tentang hero remaja tadi. Macam mana, sebab Haris kata tak dapat kerja. Macam mana boleh tiba-tiba macam datang rasa macam nak try lah hero remaja tu? Is it based on your minat tu tadi? Macam sebab you rasa minat ataupun you rasa macam alang-alang kan? Ke macam mana? I mean like macam I know how Haris tak tahu macam mana Haris boleh terdetik nak masuk hero remaja, tapi Haris tahu audition. Haris tahu audition hero remaja dari Zul, kawan Haris. Zul kawan lah. Yes. Dia kata Haris masuk lah. Lepas tu Haris pun macam okay, maybe time ni Haris tak dapat kerja, so Haris tak buat apa pun. So dengan ada peluang hero remaja ni lah Haris dapat pergi audition. Lepas tu bila Haris pergi audition tu just one time and then terus dapat. So I was like macam maybe rezeki Haris dekat sini. Maybe. So fikir positif lah. What about your family? Bila you rasa macam nak pergi tu, sebab kita cerita pasal pengurusan sumber keluarga kan. Family tahu tak minat Haris untuk dalam bidang lakonan ni ataupun yelah minat? At first family Haris memang a bit was-was. Was-was in term of macam because Haris baru habis SPM kan, macam mana Haris nak sambung study. Okay. So sebab macam mana Haris nak sambung study, so memang Haris time hero remaja I was like macam okay, let me try dulu, bagi Haris try. Lagipun lepas habis hero remaja pun I pun dilema tau sama nak pilih study or kerjaya, which is acting. I have a dilemma, I have one time dilema, which is Haris kena postpone study ataupun pilih kerjaya. Sebab time tu Haris tengah study tapi at the same time bekerja. And then I talk to my family, which is kalau korang kat luar sana, the way you talk to your family is talk to them easily, so slow talk, have a slow talk and then talk with details. Kenapa korang nak pilih ni, kenapa korang nak buat ni. Because Haris pun dengan my family pun Haris cakap macam tu lah. So makin lama diorang makin faham lah ini kerja Haris, ini apa yang Haris buat. So walaupun sebab diorang memang tekankan untuk pelajaran. So bila Haris, diorang dapat tahu Haris kena sambung study tu, Haris kena postpone study tu, diorang lebih disappointed tapi diorang faham lah. Okay, what is your plan? Kira postpone kan, sebab Haris tadi sebut postpone study, so macam mana tu? One day maybe you akan mohon balik ke macam mana? Ke tak? Itu I'm not sure. It depends on my career right now. If it's going well, insyaAllah, if it's going well, then my study tu Haris akan sambung tapi maybe in the near future. Haris tak tahu. Ya. Tengah meletup sangat. Tak ada lah.
Okay, so tadi sebenarnya cikgu nak highlight tentang support parents. Okay, so kalau macam kawan-kawan student-student cikgu ni dia ada minat sebab hari tu punya session ada seorang bagi tahu yang dia tanya soalan tentang macam mana nak jadi model. Okay, so maybe dia ada macam minat tu untuk jadi model kan. Jadi dengan apa yang Haris sampaikan ni maybe you boleh plan juga. Okay, plan juga tahu minat you apa, okay, untuk capai you punya ni lah, cita-cita you. Okay, next, okay, the main question lah, okay, sebab kita dalam sains rumah tangga ni kita ada belajar tentang pengurusan sumber keuangan. Okay, penting dalam satu family tu kita kena uruskan sumber keuangan dengan betul. So dengan Haris, cikgu nak tanya, okay, dulu sebelum SPM, you tak pernah duit banyak kan? Yeah. Maybe banyak lah, tapi tak sebanyak sekarang. Okay, sebelum tu, banyak ke dapat kalau jadi you promote produk kan? Banyak ke? Paling banyak berapa? Paling banyak berapa? Itu Haris tak boleh share. Oh, okay, sorry. Banyak lah. Dalam range, you boleh dapat satu amount dalam satu produk. Kalau you promote, range je, you bagi dalam bawah 4 angka, 4 angka, satu iklan. Wow, okay. Banyak tu. Range lah. Okay, so bila sebelum SPM you tak pegang duit banyak kan, so now dengan banyak job, okay, dengan rezeki lah memang banyak lah cikgu tengok lepas satu-satu. So how do you manage your financial? Siapa yang manage, you ke? Boleh cerita sikit? You? Oh. About money management ni, a lot of youngsters silap is they don't know how to differentiate asset and liability. Which is asset is something yang you do and then you put money and then money grows. Tapi liability is you put money and then money falls back. Macam contoh, mostly yang teenagers kalau diorang dah ada bekerja, diorang nak beli the latest iPhone, the latest cars, the latest whatever. That thing yang akan makin lama brings your debt and then debt tu akan merosakkan you. And also ramai orang juga mengalami masalah bila diorang gaji banyak, diorang punya lifestyle inflation pun tinggi. Which is macam Haris tekankan diri Haris is apa yang Haris dapat tu, Haris anggap macam Haris dapat gaji 1,000 sebulan je. Which is Haris akan guna duit Haris sesikit yang boleh. Haris takkan macam contoh kalau Haris house pun Haris takkan go to near Starbucks, which is benda tu yang mahal kan. So Haris akan spend duit Haris dengan, kalau nak beli air coklat pun just beli air coklat dekat 7-E je lah, tak pergi Starbucks lah. Ataupun tilap je macam tu. Haris tak beli pun tak apa Haris dapat free je sekarang. Promote dapat free. kan? Aduh, berus gigi lah apa cikgu tengok. Alah, bestnya Haris. Dapat kan semua-semua tu kan? Alah, bestnya. Okay, next. Okay, so boleh tak Haris cerita sikit macam mana Haris uruskan duit tu? Maksudnya okay, bila dapat you ada buat macam mana? Buka account ke macam mana? Yelah, Haris first akan buka account, which is Haris akan buka my bank account lah. That's saving account. And also for teenagers, it is important to build to open credit account because tapi you kena pandai main credit tu. You jangan overspend. You kena credit tu you guna untuk bayar on time and then you build your credit score. Because if you build your credit score, then untuk in future you nak loan house, you nak loan duit untuk rumah ataupun you nak loan duit untuk kereta, benda tu bank akan senang untuk bekerja sebab credit score you tinggi. Bersih lah. Okay. Kemudian family tak ada macam okay Haris you kena buat macam ni, tak ada. Memang you 100% yang wow Haris. Kalau I dapat duit, I think like 40% I akan spend on investment and then 40% I akan spend on investment, another 30% I akan saving, another 30% saving, 30% lagi I akan guna untuk spending.
Okay, cikgu teringat satu benda Cikgu ada dengar Datuk Rosyamno ni. Okay, dia buat live session dengan this one guy. Dia ex-student Henry Geni. You pernah dengar tak? Henry Geni. Yang dia tengah famous sekarang kan. So cikgu dengar dia punya live session. And then Datuk Rosyamno kata, ada ayat dia last tu. Dia kata, okay, sebab Datuk Rosyamno kan semua orang kenal. So bila dia masuk live Datuk Rosyamno, so dia akan lebih lagi orang kenal lah. So ayat dia kata macam ni, saya harap lepas ni you akan lebih banyak orang kenal sebab dah view banyak, okay. Lebih orang kenal, dia akan masukkan dia punya live session tu dalam YouTube channel Datuk Rosyamno, so dia akan lagi dikenali. And then dia kata satu benda, saya harap lepas ni awak akan buat business, you know, buat something yang boleh jana pendapatan you sendiri apa semua kan. Jadi macam mana dengan Haris? You ada planning tak? Macam tu. Untuk business long term. Oh, ada. Adalah. Because every actors, because acting ni is by session tau. Or maybe seorang tu boleh berlakon 5 tahun je boom. Lepas tu dah tak ada, dah kurang sikit. Dia ada fasa dia. So sebab tu lah orang kalau dah start boom, diorang start buat business. Tapi Haris right now, Haris focus on pelakon dulu. And then in future kalau Haris rasa macam maybe like in 3 years lagi, Haris akan start business. 3 years cepat tu. Kira awal lah juga. Bagus. Ada planning ke you interested dengan apa, produk apa? Macam I think because Haris ada planning jugalah, tapi not now, tak ada push lah, just maybe like three things, clothing, skincare and then food and beverage. Wow, skincare. Wow. Nak beli je. Boleh. Nak boleh je, nanti lagi. Okay, soalan yang pegang duit tu sebenarnya main lah, okay, sebab dalam tajuk kita ni pentingnya dalam satu keluarga tu kita kena pandai uruskan keuangan kita, okay. So tadi yang cikgu saja minta Haris share. So you guys tengok dalam umur dia yang macam ni, yang baru berapa tahun bekerja, memang baru last year kan? Last year. This year dia dah ada planning dia dah ada dia punya, of course lah, you mesti dah ada impian cita-cita you kan. Okay, tapi dari segi financial tu dia dah ada planning. So you guys pun lepas dah habis SPM ni, yang mana student cikgu form 5 ni, plan. Okay, plan. You jangan tak kisah you kerja mana pun. Okay, tak kisah you kerja part time ke apa, tapi you kena plan sebab kita tak tahu future kita, betul tak Haris? Okay, by the way, kita sekarang PKP kan, effect tak you punya ni ke tak ada sangat? Effect. Sebab ada online, effect. Terasa macam Haris sepatutnya Haris dah start berlakon 27 hari bulan hari tu. Tapi sebab PKP ni, so semua lakonan, semua shooting postpone. Sekarang semua artis tak berlakon lah. So the main income yang Haris dapat right now is by reviews and tu je lah. Haris, nasib baik kan? Betul tak? Nasib baik lah sekarang ni kita ada, yelah, benda-benda macam ni boleh review. At least you guys, artis-artis boleh juga hidup, betul tak? Sian korang. Okay, tapi next. Okay. Sekarang ni dah belum pukul 9 lagi. Kejap lagi kita buka pada sesi soal jawab. My last question is, okay, sebab Haris dah capai boleh katakan antara impian Haris juga kan, sebab minat berlakon, lepas tu jadi pelakon. Apa nasihat Haris untuk bakal-bakal SPM? Di sini ada yang bakal form 5 dan juga form 4 yang dia tak ada lagi gambaran tentang realiti dunia dekat luar. Macam Haris dah keluar, and then Haris lagilah advance kan. I mean, you dah jumpa dah macam-macam orang. Cikgu percaya waktu you berlakon tu pun, you dekat set tu, location, you know, you boleh tengok dah macam-macam jenis orang dalam dunia ni. Betul kan? Yang you tak nampak masa dekat sekolah, ataupun kalau kita kerja dekat pasar raya biasa, kita tak akan jumpa dengan orang-orang macam ni. Tapi cikgu percaya Haris dah jumpa macam-macam orang. So apa you punya nasihat? Okay, dari segi sorry. Yang lain tolong mute
Okay, so apa dia punya nasihat untuk bakal-bakal lepasan SPM ni dengan Form 4 ni tentang dunia sebenar sikit. Kalau ada yang Haris boleh share. Dunia sebenar, tentang dunia sebenar. Okay. Dunia sebenar. Okay, two things lah. Haris boleh bagi tips untuk you guys survive kat dunia sebenar. Dua tips. Tip pertama is learn communication skill as fast as possible, as good as possible. Problem Haris sekarang ni is Haris dulu time sekolah I was an introvert tau. Haris tak bercakap dengan orang, tak bergaul dengan orang. Tapi benda tu betul ke? Susah nak percaya lah Haris. Yeah. Knowing you. Haris susah nak cakap dengan orang. Haris malu orangnya kat sekolah. Oh, macam tak percaya. Sebab ada satu time tu yang Haris buat gimmick kan. You kan banyak perform juga on stage. How can you say you are introvert? No lah, I mean like but a bit introvert lah. Untuk bergaul dengan orang susah lah. Susah nak click dengan orang. Okay, faham. Tapi if you guys learn the communication skill, I know because we are young kan, so rasa macam tak nak ambil pot pasal orang, tak nak kisah pasal orang, kita just do it our own. Tapi if you guys learn communication skill, trust me, in the real world nanti dia akan tolong you banyak. In terms of nak dapat job, in terms of nak dapat raise your payment and the stuff, in terms of how you defend yourself, benda tu akan tolong you a lot. The second thing is learn how to respect orang. If you learn how to respect and nasihat then, yang bagus. In the real world, trust me, if you respect orang akan respect you. And then right now pun, macam apa yang harus belajar is respect orang, especially yang lebih berusia dari kita. Because if we respect dia, and then benda akan, everything in the world akan senang. Trust me, Haris dulu tak percaya tau, tapi bila Haris dah start bekerja ni, Haris dah belajar untuk respect orang, dan dunia akan senang bila you respect orang. Haris, boleh tak bagi satu situation yang mana Haris kata communication skill, Haris perlukan lagi communication skill tu dalam situation apa? Ada tak? Contoh. Nak bagi dia orang faham ni. Contoh, Haris boleh bagi contoh in term of bekerja. Kalau bekerja, communication skill is important sebab kalau you bekerja, of course you akan bekerja in team. So bila bekerja in team, of course communication skill is the most important thing. Tak adalah. Sebab time Haris shooting ke, kalau Haris tak tahu, Haris kena bagi tahu Haris kena tanya director, Haris kena improve my communication skill dengan director, kena tanya director, kena tanya orang-orang ni, kena tanya orang ni, kita okay tak apa semua. So communication skill is important. Is it the way how you ask? Maksud you communication skill tu yang Haris tengah cakap ni, is it the way how you ask the question? Ke how you interact? How you interact with people. Yelah kan kalau dengan kawan-kawan kita boleh weh kau kan. Okay. Faham. So ingat tu you guys, penting respect orang yang lebih berusia, okay? Termasuklah cikgu-cikgu korang ni. Alright. Dia marah macam mana pun, dia salah macam mana pun, you kena respect, okay? Dari situ you belajar, okay? And then number 2 tadi communication skill, okay? Tapi tak apalah, memang proses lah tu sebab sebab bila kat sekolah the way kita communicate, macam kalau dalam SRT kita ada bekerja dalam kumpulan, okay? Memang kita ada topik tu, apa topik dia, tapi bekerja dalam sepasukan, dalam pasukan. So diorang ni memang kena kerja dalam team lah. That's why cikgu selalu stress benda ni, bukan stress apa, the importance of you guys kena juga belajar dalam team. Okay, macam mana you tak suka kerja assignment dalam kumpulan pun, in the end, bak kata Haris, you kena juga kan? Sebab kena juga. Okay, so tak kisah nanti kat mana-mana you all pergi, you all bekerja dalam kumpulan penting, communication penting, respect itu penting. Okay, so my question habis. Okay, sembang-sembang lain tu nanti nanti Haris. Okay, so sekarang cikgu buka kepada soalan kita ada 30 minit sahaja. Kalau you guys ada soalan dari segi penlibatan Haris dalam dunia seni ke, macam mana ke, ataupun apa-apa saja. So you guys boleh tanya soalan dekat chat sekarang, dan macam biasalah, siapa tanya soalan dia dapat markah lebih. Pandai tak cikgu? Pandai kan? Okay, soalan? Farhad tak ada ke? Farhad dalam ni tak? Okay. Assalamualaikum. Ada. Okay, soalan pada Cikgu Aiza. Bukan soalan. Bukan soalan, nak ucap tahniah Haris. Hari ingat cikgu dah?
Ingat, of course ingat. Selalu pergi bengkel kan? Ya. Okey, cikgu dengar apa yang Haris cakap tu, nampak Haris matang lah, ya. Memang Haris pemalu dulu, memang cikgu tahu Haris pemalu. Oh, akak Walaupun ajar dia ke? Saya tak percaya. dah yang dia beraksi di pentas tapi memang pemalu. Beraksi tu sebab kena berlakon kan. Di sekolah yang dekat tapak perhimpunan tu. Okey, tahniahlah cikgu ucapkan Terima ya. kasih Cikgu Raza. Okey, semoga lebih sukses selepas ni ya. Dan ingat ya doa dan jangan lupa solat tu ya. Kena jaga. InsyaAllah. Ya, harus budak baik ya. Okey, cikgu pun nak sebenarnya cikgu nak keluar dah ni sebab nak pergi solat ni. Okey. Okey, Haris, Okey, Kak Eza. solat ya. Alright. Okey. Terima kasih Kak Eza join. Cikgu. Haris, cikgu rasa cikgu tahu kenapa cikgu tak perasan awak ni pemalu. Kau dengan cikgu kan tak tahu malu. Kita kan sentiasa bersama Cikgu. Yes. Okey, faham. Okey. Okey, soalan-soalan. Ni tak ada langsung soalan ni. Boleh chat Korang tanya-tanya soalan. Tak ada. Kalau tak ada, kita habis awal lah ni. Sayangnya. Tadi cikgu cakap apa? Ada nak jadi models. Ada Farhad ni ada dalam ni kan? Farhad, Abang Haris, macam mana nak jadi model? Soalan kau daripada hari tu. Oh, okey. Soalan ni macam mana nak jadi model kan? Cikgu ada satu soalan. Adakah macam sekarang kan orang guna platform social media kan untuk buat OTD lah apa kan? Jadi, adakah dengan cara itu sebenarnya boleh attract ada salah satu cara untuk jadi model pada pandangan Haris? Boleh. Actually model ni first thing first you kena show you, which is you kena build your portfolio dengan tangkap gambar kat Instagram, post kat Instagram. The second thing is masuk in that way you build secara freelance. Sebab model ni memang kerja freelance lah. You post dekat Instagram. Lepas tu insyaAllah one day agency akan attack you and then tengok you punya muka and then you punya profile. And then by agency lah you akan sign contract and then masuk dalam agency tu. And then you akan dapat kerja jadi model lah. Tapi model ni sambung model ni? Model ni one thing is you work as a freelance. So gaji you tak menentu. Sometimes bulan ni you kerja banyak. Atau bulan ni kerja you tak ada langsung. Kadang bulan ni model ni actually it's quite hard lah untuk kerja. Macam Haris dulu pernah kerja model. So benda tu untuk buat full time it's not recommended. Tapi kalau untuk mengisi masa lapang it is worth it lah. Faham maksud Haris. Kalau you minat pun jadi model, kalau boleh jadikan itu sebagai part time. Sebab yelah based on betul lah kan kita bukannya hari-hari dapat, betul tak? Kan? Okey, faham lah. Okey. Maksudnya sekarang ni diorang ni macam Farhad ni dia nak sangat kan? Dia kena maksudnya kalau dia guna Instagram dia tu, dia buat feed dia memang dia jagalah, dia tak letak pasal masak ke contoh kan. Gambar pelik-pelik ke. So macam bila dia dah habis sekolah nanti contoh ataupun dia nak jadi model, dia boleh gunakan dia punya Instagram tu untuk cari agensi macam tu. Yeah. Ataupun the fastest way is you try to approach agency tu. Ada certain agency untuk model and then you hantar you punya portfolio, you hantar punya comcard and then nanti agency tu akan tengok. Comcard tu apa? Comcard tu is saya cakap comcard satu gambar and then you letak gambar-gambar tu. Lepas tu you letak detail you macam umur, tinggi, berat, berapa saiz semua. I see. Oh, tak apa tu boleh Google tu. Farhad, you plan daripada sekarang Farhad, jaga tu gambar-gambar Instagram. Kau jangan letak gambar pelik-pelik dengan awet, tak maulah. Okay? Betul macam cikgu perasan Haris punya yelah of course lah sebab you dah jadi artis kan, tapi salah satu penting tu adalah kita punya image, betul tak Haris?
image. Kena jagalah. Okay. Member suruh tanya cikgu, oh bukan Farhad. Okey lah, tak apalah Farhad. Alah. Okay. Okay, next question. Tak ada siapa nak tanya lagi? Ni. Ada satu. Okay, silakan Haris. Haris boleh baca chat ke? Okay, tak apa cikgu. It's okay, cikgu bacakan. Okay, macam mana nak ada self confidence bila berhadapan dengan kamera? Berlakon kan banyak kamera. Cikgu boleh bayang Haris macam mana dia boleh act. Tak ada apa-apa sedangkan semua orang tengah tengok dia. Okay. Benda tu actually because Haris dah banyak kali berlakon, dah lama berlakon. Bukan lama lah, setahun, tapi banyak kerja lah Haris berlakon dengan banyak orang. Benda tu actually datang dengan secara natural kalau you pergi bekerja sebab you dah biasa depan kamera. Tapi kalau untuk first timers, apa yang Haris recommend untuk korang is how to build your self confidence depan kamera is bila you rakam, make sure jangan guna kamera depan. Macam contoh, you guys nak buat assignment ke assignment sekolah kena record kan. Jangan guna kamera depan, guna kamera belakang. So supaya you tak nampak muka you. Ya itu ke? tips lah. Kalau Haris buat, first time dengar. Kalau Haris ada audition berlakon, Haris kena berlakon, Haris akan pakai kamera belakang, jangan pakai kamera depan. I see. Sebab kalau you pakai kamera depan, you akan tengok muka you dekat ni tau. Diri you, dekat screen. yes. So and then mulalah rasa distracted. insecure. Yeah. Haris, ada cerita, ada tak pengalaman masa awal-awal berlakon tu, ada tak macam yang Haris tak boleh lupa lah awal-awal kan? Ada tak dari segi lakonan tu lah? Awal-awal tu ada lah, ingat lah. Macam awal-awal Haris memang kayu, tak boleh bincang lah. Tapi ada remember yang mana lah. Tu? Yang mana? Cerita-cerita mana? I see. Serious? Cerita bomba first time lah. Yes. Lakon. Yelah, I mean like you rasa dekat situ lah. Yang you yelah sebab tu first time kan. First time. Okay. Ada So satu how scene. they ada satu scene? Itu satu scene panjang. Lepas tu at the end Haris kena masuk tau. Tapi Haris termasuk awal. So director jadi, Haris, kenapa masuk awal? Kenapa masuk awal? So lepas tu Haris macam okay sorry. So diorang kena buat balik dari awal scene panjang tu. Maksudnya daripada kesalahan kita yang sikit ni semua kena repeat balik kan? Aduh weh. Tapi that's the important thing untuk you hormat orang lah. Kalau you hormat orang tak adalah dia marah-marah you sangat-sangat teruk ke. Oh, maksud you apa? Maksudnya ada orang, ada yang pengalaman you tengok yang tak hormat orang ni, the way they treat tu berbeza. Ya. Okay, dengar tu korang. Jangan ikut kepala je. Okay? Belajar daripada sekarang, okay? Yelah, benda tu memang penting. Cikgu pun agree lah. Lagi question? Next. Ada lagi tak question? Okay. Fatihah Arina. Macam mana handle haters? Wow. Macam mana handle haters? No, Haris sekarang ada rasa tak yang Haris ada haters lah, ada this group yang ada. Ada. Okay. So komen ada ke banyak? Cikgu rasa komen tak ada kan? Komen dekat IG personal. Personal ada je. Ada je haters. Tapi the way I handle haters is I block someone tu from my life lah. Macam contoh kalau ada haters, the thing is bila ada negativity in your life, macam Haris kan ada someone hate benci Haris akan block orang tu completely. Haris kan jangan layan tau haters ni. Kalau macam you layan haters, nanti dia akan balas-balas tau. You layan dia hater, dia bayan dia, macam benda tu takkan habis. Kalau you macam dia attack you and then you chow dia, nanti benda tu tak sambung lah, and then iris akan habis itulah. Sekarang boleh lah nak block satu-satu Haris. Kan? Bayangkan. Saya tak block IG lah, macam abaikan lah. Oh block Haris tu maksudnya bukanlah block you. Abaikan lah. Tapi bukan senang Haris kan? Kan? Betul tak? Cikgu kena yang CP ni pun sebab isu-isu dekat dengan sebab majalah kan? Majalah orang komplain, and then biasalah tu silap memang kita buat silat. Jadi nak block tu bukan senang lah. Masuk hati juga. Haris setakat ni masih kental lagi lah. Tak pernah lagi ada yang termasuk hati. Masih kental lah.
Oi, bagus-bagus. Laki kot, laki. Oh, cikgu ni sedih-sedih. Okay, ada lagi soalan tadi. Okay, so ingat siapa yang ada haters ni ataupun dia ada orang kutuk-kutuk dia ke, kau abaikan sahaja. Okay, abaikan saja dia. Macam tahu. Okay. Okay, next question. Apa cabaran yang kena lalui masa syuting? I think cabaran. Macam sila. Sorry. I think cabaran time shooting Mm-mm. Okay, maybe the cabaran, banyak cabaran time shooting. How you nak jaga. I think cabaran ada yang, the main thing yang Haris face sekarang ni is how do I communicate dengan orang lah. Sebab dalam shooting, you tak boleh bawa masalah peribadi you. Macam you tengah moody ke, tengah tak ada mood ke, ada masalah keluarga ke, masalah family ke, apa ke. Tak boleh bawa time shooting. Sebab berlakon ni dia memerlukan your spirit and then your emotions. So kalau macam scene happy tapi sebelum tu masalah, macam contoh, scene happy tapi sebelum tu you ada bergaduh dengan kawan you ataupun your nenek meninggal, your mom meninggal, how do you want to play the mood? So itu cabaran yang Haris hadapi lah. How do you like tak bawa masalah peribadi you dalam kerja. You kena differentiate between kerja dengan masalah personal dengan kerja. You kena differentiate that things. So far okay lagi lah, you boleh lagi ketepikan benda-benda yang tak sepatutnya lah. Feelings you boleh lah. So far boleh okay lah. Ya, susah juga tu kan. Nak kalau benda-benda yang family matters ni kadang nak ni sedih. Okay, soalan lagi? Okay, ada soalan lagi? Okay, next. Okay, Ainul Izzati. Apa yang Abang Haris akan buat untuk motivatekan diri? Yes. Mesti you ada hari yang you akan rasa down. Kan? Macam mana? Ya. Kalau motivatekan diri, I think the way I do is remember macam Haris rasa ingat kalau Haris nak motivate diri, Haris akan sentiasa cakap dengan diri Haris, you dah start tau. You dah start. So why not stop here? Haris akan sentiasa cakap benda tu dalam diri Haris. Macam Haris kata kadang nak pergi berlakon, macam kadang malas nak pergi berlakon lah, tak ada mood ke pagi tu ke apa, Haris akan cakap dengan diri Haris, why you dah start? Kenapa nak stop kan? Ataupun Haris kadang tak ada motivate, tak nak sambung berlakon ke apa ke, Haris akan cakap dengan diri Haris itulah. Even like macam Haris study pun, Haris dulu time Haris sekolah, Haris nak study pun, macam nak SPM kan, so Haris nak study, Haris akan cakap lah, you dah belajar daripada form 1 sampai form 5, takkan you nak stop macam ni je, takkan you nak pasrah je. So takkan 5 tahun tu bazir masa macam tu je. So remember that lah. Haris, nak nangis dengar. Itu yang kita nak cuba cakap dengan dia orang ni. You know, walaupun kita ada challenges, okay, you masalah internet, you tak boleh nak belajar, you tak boleh datang kelas, you tak boleh, you dah, yelah, kata Haris kan, rugi daripada form 1. You belajar, nak form 5 ni you tak ada apa. You tak ada apa. Okay. Kalau form 5 you macam rasa macam dah unmotivated. So dari form 1 sampai form 4 you habis masa macam tu je lah. Tolonglah korang dengar yang form 4, okay? Yang form 4 selalu cikgu ada isu tak masuk kelas, okay? Yang form 5 dengan cikgu, okay, alhamdulillah, okay? Buat juga kerja, okay? Ada juga a few lah yang tak buat, tapi tak sekritikal yang form 4 ni. So you guys jangan anggap form 4 tu okay, relax lah kan, relax. Tak boleh. Result you masa form 5 nanti ataupun apa you nak achieve later tu is apa yang you buat sekarang, Haris. Betul tak Haris? Tolong Haris bagi tahu. Ya. Macam you struggle tak masa study SPM? Struggle a lot. Haris dulu banyak pernah lah ada fail, ada yang fail. Tak ada SPM tak fail, tapi time percubaan ada yang fail. Tapi I never stop lah. I stop lah because like kalau I pasrah macam tu je, fail pun fail lah. Then bazir masa lah dari form 1 sampai form 5 tu, 5 years tu bazir masa macam tu lah, result macam tu. Buat apa belajar kalau end up result macam tu? Buat apa I spend time dekat sekolah kalau result macam tu? So
nak tak nak kena all out lah belajar. Yes. Korang tolong all out. Okay. Lepas tu tengok tu. Walaupun Haris dia tak sambung belajar sekarang dia tak boleh sambung belajar sekarang. Rezeki dia dekat sini. Okay. Tapi you tahu tak dengan dia punya result yang dia dapat tu nanti, dia boleh je nanti anytime dia nak sambung. Okay. Tu you guys kena ingat. Satu lagi. Okay. Kalau you tak berjaya. Okay, kalau you dah cuba sedaya upaya bukannya lantaklah fail pun fail. Okay, you dah cuba sedaya upaya tapi bukan rezeki you. Bak kata Haris balik. Okay, kadang-kadang kita kena ingat rezeki kita kadang-kadang tu Tuhan dah letak dekat satu tempat lain. So dua benda ni cikgu nak sangat korang ingat. Okay, kalau you rasa you memanjang fail dalam kelas S1 cikgu, kenapa kau gelak? Okay, kalau you fail je, okay, tapi jangan putus asa. Selagi belum SPM, you jangan berputus asa. Buat je dulu. Sebab kadang-kadang you tengok batch tahun lepas, okay, rezeki dia orang juga. Okay, walaupun PDPR, result semua lulus. Ni cikgu cerita sains rumah tangga lah. Semua lulus. Okay, kerana apa? Usaha dia orang, okay, kepercayaan dia orang, doa dia orang, okay, dia orang tak give up. Okay, apa nak jadi lepas tu, kita tak tahu. Okay, tapi dengan Haris, kita tengok contoh Haris, okay, struggle, belajar betul-betul, okay, and then rezeki dia pada minat dia, okay, berlakon. Okay, so for now dia ada di situlah, tapi you all di mana? You all dekat mana nanti? Okay, so sebab itulah pengurusan sumber ni pun dia dah kata, okay, kita kena kenal, kita kena tahu apa bakat kita, apa minat kita, start tahu daripada sekarang. Macam Haris dia terlewat sikit. Betul? No, I mean you minat tapi dekat sekolah you tak cuba you tak cuba nak explore, betul? Kan? Yeah. Okay. Jadi kalau yang lain, kalau you all ada, sekarang you tengah ada banyak masa lagi, banyak peluang, you all boleh try to explore. Okay, macam Haris cakap, sekarang kalau you minat modeling, you minat berlakon, you kenalah belajar how to interact dengan orang sekarang. Macam mana nak interact dengan orang sekarang? Betul. Macam mana lah? Sebab PKP. PKP kan tak boleh interact langsung. Tapi ni ada cakap macam cikgu cakap tadi, for those yang fail, jangan give up kan. Actually, SPM is untuk lulus tu it's quite easy kalau you betul-betul perform. So, kalau you all out, so it's quite easy. Because Haris, remember, at Med Haris tak pernah lulus sampai percubaan dari form 4 sampai trial SPM Haris tak pernah lulus. Tapi at Med time SPM, alhamdulillah I got B+. So macam So, tak sangka lah Haris. Tak sangka. Tapi it's anything is possible lah kalau you betul-betul buat lah. Yes, okay. Korang stop bagi alasan, jangan bagi alasan, okay. Saya bukan alasan tu memang real ada, okay. Cikgu tahu PDPR problem masalah internet apa segala semua. Okay, kena masak macam tadi Ain. Tapi sambil masak tu dia boleh dengar kan? You still boleh dengar, tak payah on camera. You know, it's the effort. You kena start daripada sekarang. Okay, so okay, ada lagi tak question? Sekarang 9:22, cikgu nak start. Oh, ada lagi. Farhad, soalan awak ni Farhad, bagus. Apa maksud Marcos? Marcos? Soalan Farhad, apa maksud Marcos? Marcos ke Macross? Macross, sorry. Macross, Saya silap sebut. Macross. Macross? Mana datang Macross tu? You punya nama ni, Macross Puncak Alam. Dekat you punya... dia pakai email lain Yes, apa maksud dia? No, I thought Haris ingat Haris pakai email Haris. Email lain. So this one is apa? Company ke? Ni email company time Haris form 4. Tak ingat lah. Saya form 4 Haris buat business. Lepas tu nama Marcos Puncak Alam. Oh, cikgu tahu bisnes apa? Bisnes yang makan tu jual makanan tu. Oh, yang healthy food tu, right? Yang healthy food tu. Okay, kita share. Alah, tak sempat lah Haris. How do you get the idea? You jual makanan sebab cikgu tahu you suka workout kan? So, how do you get the idea nak buat bisnes tu? Tak tahu lah, because like time Haris workout dulu, Haris memang makan tu je. Lepas Haris workout, memang goreng tu. Macam bila Haris makan tu macam nak jual lah. So Haris jual lah. Macam tu lah. Uish, korang tu pun lagi satu tips, okay? You cuba je. Ya, cuba je. Langgar dapat je. ke income? Okay? Okay lah, alhamdulillah. Macam hari tu Haris boleh lah dapat income. Haris buat for 1 month, 2 month. I think like
1 month 2 month. Ya, 1 month 2 month tu. Lepas tu Haris dapat beli apa yang Haris nak lah. Form 4 Yang ni kita cerita form 4 kan? Ya. Okay, you guys. Semua sekarang boleh kita boleh buat income kalau kita tahu macam mana, okay? And then berani mencuba. Okay, cikgu rasa ni the last question kejap, ada 2. Okay, sorry. Ada 3. Bukan. Okay, Cikgu Fairuz kata tahniah Haris, semoga terus berjaya. Okay. Ada 2 soalan Apa pesanan Abang Haris untuk orang lain yang ingin masuk ke bidang ini dan sebab dia selalu rasa diri dia tak layak pun masuk bidang ni. Pesanan untuk orang yang ingin masuk ke bidang ni tapi dia tak confident. Dia kurang self esteem. Okay, macam mana? First kali, if you nak masuk dalam bidang ni, first kali macam apa yang Haris belajar, apa yang Haris ajar tadi lah, first communication skill and then always rumah orang. The other thing, kalau you nak masuk dalam bidang ni, first you kena build your confidence, seriously. Sebab kalau you tak confidence, dalam kamera tu nampak, walaupun macam mana you try to hide it, tapi nampak-nampaknya sebab dalam screen tu besar. So Haris pun macam tu lah. Walaupun Haris tak confidence, Haris tengok pelakon macam Haris berlakon dengan orang-orang power, Nabila Huda, Syafiqah, Haris berlakon dengan Fatah Amin. Haris berlakon dengan orang, walaupun macam mana tak confident Haris pun, Haris kena hide lah sebab benda tu nampak dalam skrin. Tapi you tengoklah nama besar-besar pun macam Fatah dulu pun macam-macam kena kan masa awal-awal berlakon tu kan. Okay, betul. Okay, semua tu proses. Okay, proses. Cuma macam Haris pesan tadi, kalau you betul-betul tak rasa confident, you tengok dari segi mana. Kalau you kata you tak confident dari segi percakapan, then what you have to do, you kenalah practice. Okay, macam cakap English ataupun benda-benda yang macam tu lah, based on apa yang you tak confident tu. Kalau you kata tak confident terhadap diri you nak berdepan dengan kamera, buat macam Haris cakap. Okay, practice dekat guna kamera belakang, jangan guna kamera depan. Tengok sendiri kalau tengok muka sendiri kan. Macam ni lah mengajar, tengok muka dia sendiri. Okay, cikgu harap cikgu menjawab cikgu pula Haris menjawab apa yang soalannya tentang tak confident tadi, tak rasa tak layak. Actually kan, you all semua ada kelebihan masing-masing. Jangan kata tak layak, okay? Cantik, kalau tak cantik kita boleh cantikkan. Haris, betul tak Haris? Betul. Jangan kata tak layak. Orang tak layak tu jangan pakai. Semua orang layak. Cuma you ada you punya kelebihan you sendiri. Kita tak tahu sama ada berlakon ke, menyanyi ke, ataupun mengacara ke. Okay, macam-macam. Anything is possible. Okay, last question. 9:27 dah. Kita tahu bakat kita. Dan kita nak menyelahkan diri. Tapi, adakah perlu kita tunjuk atau diamkan diri sahaja? Contoh, kita suka menyanyi, but kita rasa, perlu ke aku jadi penyanyi kalau suara aku ni orang tak suka? Cikgu ulang balik Kita tahu, okay, dia tahu bakat dalam diri dia. Contoh menyanyi, okay. Kita nak menyelahkan diri, tapi adakah kita perlu tunjuk ataupun diam sahaja diri? Sebab kita rasa sedap. Kita tak tahu orang lain rasa sedap ke tak. Itu soalan dia lah. Okay. Perlu ke aku jadi penyanyi kalau suara aku ni orang tak suka? Dia rasa dia boleh, tapi macam mana dia tahu kalau orang tak suka kalau dia tak tunjukkan? So because in anything you kena show your talent. Macam Haris pun, kalau Haris dia fikir orang tak suka aku berlakon, Haris sampai sekarang dia tak berlakon. So in any ways pun you kena tunjuk your talent. Kalau you ada talent, you rasa boleh grow, then you kena show to other people how you grow. Macam sekarang ni ramai bakat-bakat dari SK Puncak lah, I percaya yang dah berjaya sekarang. They show their talent, diorang tak simpan. Dengan diorang show tu lah diorang dah berjaya sekarang. Good advice. Short and sweet. Terus menusuk ke hati. Okay, betul. Kalau you all ada talent tu, jangan sorok-sorok. Okay, maksud sorok tu mungkin sebab you rasa mungkin sekarang aku nak apa tu tumpu pada SPM mungkin lah. Okay, itu okay lah kan. Tapi selepas ni you kena tunjuk lah bakat you. Okay, alright. So 9:29. Okay, cikgu rasa
sekali lagi last cikgu check ada soalan. Okey, tak ada so cikgu stop dekat sini. Haris. Oh Haris. Yep. Cikgu nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab cikgu tahu awak busy, cikgu tahu sangat. So bila you boleh slot in you punya masa untuk cikgu dan pelajar kelas cikgu betul-betul hargai. Hopefully lah kita boleh buat session ni lagi in the future insyaAllah. Dan cikgu nak pesan lah kalau dah berjaya nanti kan, jangan lupa to give back, especially kalau cikgu spesifik sekolah lah. Okay, sebab we need guys like you, we need people like you untuk inspire kita punya student-student ni, kita punya adik-adik you lah, okay, in the future. Tahu, janganlah lupa sekolah. Mana takkanlah lupa. Ingat lagi tahu, sepuncak ingat lagi. Dalam hati, sepuncak di hatiku. Baru betul tagline. Okay, so cikgu rasa itu saja. Okay guys, you boleh ucap terima kasih dekat Abang Haris sebab dia luangkan masa, seriously bukan senang cikgu nak dapat dia ni tau. Okay, so thank you so much, banyak input dia. So cikgu harap benda ni sedikit sebanyak akan bagi inspiration dekat you all, dan you boleh sekarang cari, korek cepat-cepat apa you punya minat. Okay, minat you untuk you kembangkan atau you grow, bak kata Abang Haris. Okay, so Haris, thank you. Cikgu tak tahu nak cakap apa. Terima kasih banyak tau. Ada rezeki cikgu nak sangat jumpa Haris. Nanti kita lepak-lepak lagi lagi. Lepak nanti. Okay Haris, thank you so much. Thank you. Okay, Thank you bye.